Suasana dalam rumah terasa amat sepi. Datuk dan ayah pemuda ganjil itu tidak berkata walau sepatah pun, begitu juga dengan saya. Kesepian itu terusi juga oleh kicau burung murai yang mencari cacing di luar rumah. Sabarlah, nanti saya usahakan. Dengan izin Allah, anak awak akan kembali pada keadaan asal. Tiba-tiba Datuk bersuara. Bahu ayah pemuda ganjil itu ditepuknya berkali-kali. Ayah pemuda ganjil itu minta diri dan Datuk menghantarnya hingga ke kaki tangga. Menerima amanah mudah tetapi menunaikan amanah memang pahit. Banyak godaan dan dugaan yang tiba. Kalau kurang iman jahanam diri sendiri dan balanya berterusan, kata Datuk dengan nada suara yang lemah sambil merenung wajah ayah pemuda ganjil. Dari muka pintu saya lihat ayah pemuda ganjil itu berada dalam serba salah. Air mukanya berubah mendengar kata-kata dari Datuk itu. Apakah anak saya menerima bala dari perbuatan datuknya? Entahlah, hanya Allah yang mengetahui dalam hal ini. Saya rasa perbuatan ayah saya tidak bertentangan dengan hukum agama. Dia merampas harta musuh dalam keadaan darurat atau berperang. Saya faham. Kalau tak silap, perbuatan itu diharuskan oleh agama Islam. Malah Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Harta rampasan itu dibahagi-bahagikan atau digunakan untuk kebajikan agama, tetapi ayah awak tidak amanah sudah menyimpang jauh dari hukum Islam. Ayah pemuda ganjil itu terdiam mendengar keterangan dari Datuk. Tanpa banyak cakap dia terus berjabat salam dengan Datuk, kemudian melangkah dengan tenang meninggalkan kawasan rumah khas kami. Kau tunggu rumah. Aku mahu mengambil air sembahyang. Datuk memberitahu saya. Belum pun sempat saya memberi jawapan, Datuk hilang dari pandangan saya. Tidak tahu ke mana Datuk pergi. Semua cawan dan piring kosong saya bawa ke bahagian dapur dan terus membasuhnya hingga bersih. Lepas itu saya susun atas para. Bila saya kembali ke ruang tengah rumah, saya dapati Datuk sedang duduk menghadap ke arah kiblat. Datuk membaca surah Yasin hingga tamat. Kemudian dia membilang tasbih berzikir panjang. Saya membiarkan Datuk dengan kerjanya dan saya terus menyusun dan membersihkan akar-akar kayu dan batu-batu yang dikutip semalam. Menurut Datuk, bila semuanya sudah bersih, barang-barang itu mesti diletakkan di atas bendul rumah supaya kena matahari dan benda-benda itu tidak boleh dilangkat oleh manusia atau binatang. Bila matahari berada betul-betul di tulang bumbung rumah, Datuk menghentikan tugasnya. Dia mengambil beberapa akar kayu dan batu yang saya susun di bendul. Barang-barang itu dibawanya ke tanah dan diatur atas sekeping papan pada tengah hari yang rembang. Datuk berpanas di situ hingga seluruh badannya berpeluh. Datuk masuk ke rumah lalu menyapu peluh di muka dengan belakang tangan. Kerana waktu zuhur sudah sampai, Datuk menggeser saya mengambil air sembahyang. Saya dapati Datuk sudah berada di sisi saya. Datuk tidak saya hiraukan. Air itu tidak rata. Kau harus membasuh kakimu hingga sampai ke buku lali dan air itu mesti kena jari kakimu. Ambil air sembahyang mesti betul. Kalau ambil air sembahyang tidak betul macam mana sembahyang boleh betul? Tegur Datuk. Saya tersenyum dan segera mematuhi cakapnya. Ingat, jangan ambil air sembahyang sebarang. Ikut syaratnya, kalau tak tahu belajar dan bertanya, tambahnya. Dan Datuk terus mengambil air sembahyang. Bila sudah selesai, kami kembali ke rumah menunaikan fardu zuhur. Lebih kurang pukul 2 petang, Datuk suruh saya kumpulkan akar-akar kayu dan batu yang dijemurnya dalam baldi kecil. Dengan baldi kecil itu, saya dan Datuk membawa barang-barang tersebut ke rumah batu. Lebih kurang 1 rantai mahu sampai ke rumah itu. Datuk mengambil baldi dari tangan saya. Bila sampai di pintu pagar rumah batu, Datuk tepuk baldi dengan tangan kanannya dan pintu pagar terbuka dengan sendiri. Sebab sahaja berada di halaman rumah batu, Datuk ambil 3 batu dan 3 urat akar kayu. Batu dibuang ke arah kanan dan akar kayu dibuang ke arah kiri. Mulut Datuk kelihatan bergerak-gerak. Sebiji batu dalam baldi diambilnya lagi dan batu itu digosoknya berkali-kali. Akhirnya, batu itu diletakkan betul-betul di depan pintu rumah batu yang tertutup rapat. Bila Datuk memijak batu itu dengan kaki kirinya, pintu rumah batu terbuka dengan sendirinya. Saya terpandang macam ada batang tubuh wanita berdiri di muka pintu beberapa saat.
Saya tidak dapat memastikan wajah wanita itu kerana ia muncul sekejap saja dan macam bayang-bayang pula. "Mari masuk, Tama," kata Datuk. "Untuk apa, Tok?" "Mari masuk," sergah Datuk sambil merenung ke langit melihat matahari yang bersinar terik serta gumpalan awan yang bergerak ke arah barat daya. Saya tidak tahu, entah mengapa kaki saya terasa berat untuk melangkah, macam ada sesuatu yang membelenggu kedua belah kaki saya. Bulu roma saya mula tegak, rasa takut bersarang dalam hati. Bila saya renung ke arah pintu yang terdedah, saya bagaikan terpandang sesuatu yang aneh. Saya semacam terpandang orang berjanggut panjang beberapa saat. Bila orang itu hilang, saya terlihat perempuan cantik berhidung panjang sampai ke dada. Bila perempuan itu hilang, saya terlihat orang memakan bara api. Semuanya bertukar ganti dalam masa yang cukup pantas. "Saya takut, Tok." "Mengarut, mari." Datuk menarik tangan saya sambil menekan nadi di pergelangan tangan dengan ibu jarinya. Saya bagaikan terkejut macam orang kena kejutan letrik. "Mengucap Tama," kata Datuk lagi. Saya pun terus mengucap 2 kalimah syahadah dengan tenang dan teratur. Saya dan Datuk terus melangkah ke dalam ruang rumah. Saya lihat beberapa ekor labah-labah merayap di dinding. Hampir seluruh kawasan ruang itu dipenuhi oleh sarang labah-labah dan angkut-angkut. Keadaan di dalam rumah itu kelihatan suram dan sama-sama. Datuk membuka salah sebuah tingkap di situ untuk mendapatkan cahaya matahari. Bila cahaya matahari masuk ke dalamnya, barulah saya melihat pecahan kaca dan tembikar berselerak di lantai. 2-3 ekor lipan bara melarikan diri dari terkena cahaya matahari. 4 kerusi kuno dan sebuah meja kuno sudah berlubang-lubang dimakan oleh anai-anai. Di kaki tangga untuk naik ke tingkat atas terdapat sebuah busuk jantan yang tingginya hampir 5 kaki. Kalau direnung lama-lama, busuk jantan itu bentuknya macam seorang lelaki berpeluk tubuh. Bila Datuk menjamah bahagian atas busuk jantan itu, beribu-ribu kalkatu keluar memenuhi ruang rumah batu itu. Datuk dan saya segera memanjat anak tangga menuju ke tingkat atas. Terdapat 5 bilik di tingkat tersebut. Salah sebuah bilik di situ kelihatan bersih dan langsir kuning terpasang dengan rapi. Beberapa keping patahan dari batu nisan kelihatan berselerak di muka pintu bilik. Saya dan Datuk jenguk ke dalam bilik. Pemuda ganjil sedang tidur dengan nyenyaknya di atas katil kuno dengan beralaskan daun-daun ketapang kering sambil memeluk batu nisan. Bila Datuk mahu masuk ke bilik tersebut, rumah batu itu terasa bergegar disertai dengan bunyi dentuman yang amat kuat macam bunyi petir. Saya dan Datuk mula terdengar bunyi air hujan mencurah-curah di luar. Bagi memastikan apakah di luar betul-betul hujan, Datuk segera membuka tingkap. Ternyata hari tidak hujan. Cuaca cukup baik, matahari tetap bersinar, langit biru kelihatan bersih. Satu hal yang menakjubkan. Bila daun tingkap terbuka, perkara yang aneh itu tidak kedengaran. Bila daun tingkap dirapatkan, macam-macam bunyi mengusik gegendang telinga. Datuk rapat ke katil pemuda ganjil. Bila Datuk duduk di sisinya, saya terlihat sepasang tangan yang berbulu sebesar pokok pinang dara keluar dari dinding bilik. Sepasang tangan itu mengarah ke batang leher Datuk. "Aku akan mengembalikan pada orang yang berhak. Jangan ganggu kami dan perdayakan anak cucunya," kata Datuk. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, sepasang tangan yang berbulu itu hilang dari tepi dinding bilik. Datuk cuba mengejutkan pemuda ganjil yang sedang tidur. Usaha Datuk itu gagal. Setiap kali dia mahu menjamah kaki pemuda ganjil itu, bayang-bayang perempuan akan muncul di atas katil seolah-olah menghalang perbuatan Datuk. "Rumah ni, rumah syaitan," keluh Datuk lalu dia membaca beberapa potong ayat Al-Quran dari surah Jin. Ketika Datuk membaca surah tersebut, pasir dan batu berterbangan dalam bilik. Datuk tidak peduli. Dia terus membaca hingga bayang-bayang perempuan itu hilang dari penglihatan Datuk dan saya. Bila keadaan sudah tenang, Datuk pun membangunkan pemuda ganjil yang sedang tidur. Wajah pemuda itu nampak pucat lesi. Dia bagaikan berada dalam satu keadaan yang cukup asing. Mulutnya terus mengungkapkan perkataan yang tidak berapa jelas dan sukar difahami. Tanpa saya duga, pemuda ganjil yang nampaknya tidak bermaya tiba-tiba melompat. Suaranya keras dan mengaum macam suara kucing yang sedang marah bila ekornya dipijak. Pemuda ganjil menerkam ke arah Datuk.
Tetapi Datuk yang sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan itu segera menekan kepala katil dengan ibu jari kiri. Dan pemuda ganjil itu seperti ditolak oleh kuasa gaib kembali ke tempat asalnya. Duduk di situ kali ini dia menentang Datuk dengan kuasa matanya. Keadaan itu Datuk hadapi dengan tenang. Datuk menggunakan kuasa matanya hingga mata pemuda yang bersinar garang jadi layu dan terus tertutup. Pemuda ganjil itu rebah atas katil kembali. Datuk terus membaca surah Al-Falaq. Bila sudah selesai membaca surah tersebut, Datuk meraba tubuh pemuda ganjil, mulai dari kaki hingga ke pangkal leher, dan Datuk mematikan rabaan itu dengan menjentik sebanyak 3 kali cuping telinga kiri pemuda ganjil. Manakala dari sebelah telinga kanannya Datuk membisikkan beberapa potong ayat Al-Quran hingga pemuda itu membuka matanya. Datuk segera mendukung pemuda ganjil itu keluar dari rumah batu. Bila kami berada di luar kawasan rumah batu, tiba-tiba hujan panas turun mencurah-curah. Habis rambut saya basah begitu juga dengan Datuk. Pemuda ganjil yang terkapar dalam dukungan Datuk tidak bergerak. Matanya pejam dan mulutnya yang separuh terbuka dimasuki oleh air hujan. Peliknya, hujan panas itu terjadi dalam jarak beberapa ela sahaja dari kawasan rumah. Inilah kebesaran Allah. Dalam panas ada hujan. Dalam hujan ada panas. Semoga Allah memberkati niat suci aku, kata Datuk lalu mempercepatkan langkahnya. Bila sampai di rumah, Datuk terus memandikan pemuda ganjil itu dengan air yang saya ambil dari sungai. Dengan jari manisnya Datuk mencabut 7 helai rambut pemuda ganjil di bahagian ubun-ubunnya. Rambut itu Datuk simpulkan lalu disuruh saya menanamnya. Kau mahu minum? Tanya Datuk pada pemuda ganjil. Walaupun pemuda ganjil itu tidak memberikan sebarang jawapan, Datuk tetap menyuruh saya membuat air kopi panas yang dicampurkan dengan bawang putih. Minum, kata Datuk. Pemuda ganjil itu bagaikan dipukau, menurut saja perintah Datuk. Bila air kopi habis diminum, pemuda itu mula batuk dan bersin. Dia sedawa berkali-kali. Mukanya kelihatan berpeluh dan merah. Emak dan ayah saya, mana dia? Tanya pemuda itu. Ada, kau mahu jumpa dia? Balas Datuk. Mahu. Cuba kau mengucap sekarang. Boleh, Ashha. Pemuda itu mengucap dengan lancarnya. Datuk gembira dan menyuruh saya memanggil kedua orang tua pemuda ganjil itu. Bila kedua orang tua pemuda ganjil itu tiba, suasana dalam rumah jadi lain macam. Ibu pemuda ganjil itu menangis. Dia tidak terfikir anaknya yang aneh boleh kembali ke pangkuannya walaupun wajah dan tubuh anaknya agak berbeza dari dulu. Jangan sentuh dia. Datuk melarang ibu pemuda ganjil itu menjamah tubuh anak kesayangannya. Ibu pemuda ganjil itu jadi terkejut. Suaminya segera memujuk hingga rasa terkejut itu hilang dari dirinya. Datuk mengarahkan kedua ibu bapa pemuda ganjil itu duduk di hadapannya. Manakala Datuk, saya dan pemuda ganjil duduk sebaris, jarak kami dengan kedua orang tua pemuda ganjil itu kira-kira 2 kaki. Kau jawab pertanyaan aku sebelum kau bertemu dengan kedua orang tua kamu, kata Datuk sambil memandang ke wajah pemuda ganjil. Saya lihat pemuda itu anggukkan kepala tanpa memandang ke hadapan atau ke kiri dan ke kanan. Baik, balas pemuda ganjil. Siapa nama ayah kau? Ansaruddin Hasibuan. Emak kau? Teh Mayang mengurai. Salah, pekik Datuk sambil menumbuk lantai. Semua yang ada dalam rumah jadi terkejut. Datuk segera memegang leher pemuda ganjil sambil mencabut sehelai bulu roma telinga kanan pemuda itu. Ada pertentangan dari pemuda ganjil itu, tetapi setelah Datuk menekan dengan ibu jari kaki kiri di pahanya pemuda itu menyerah. Bulu roma telinga pemuda ganjil itu Datuk letakkan atas tapak tangan kanan. Datuk hembus bulu telinga itu dengan kuasa hidungnya. Bulu roma itu kelihatan melayang-layang dalam ruang rumah. Pulanglah ke tempat asalmu dan jangan ganggu anak cucu Adam. Suara Datuk cukup lantang. Bulu roma yang berterbangan dalam rumah terus menuju ke muka pintu. Semua yang ada dalam rumah tercengang-cengang. Kami terdengar suara orang perempuan menangis dengan sayu di tengah hari yang menyerlah itu. Sesungguhnya, saya tidak tahu dari arah mana suara itu datang. Bila keadaan sudah tenang, Datuk terus bertanya pada pemuda itu. Siapa nama ibu kamu? Rabiatun,
Jawab pemuda itu. Kamu betul. Datuk menyuruh pemuda itu mencium lutut ibunya. Pemuda ganjil itu ikut cakap Datuk. Bila dia selesai mencium lutut ibunya, pemuda itu segera memeluk ayahnya sambil minta maaf. Mereka berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan. Datuk dan saya terus menyaksikan peristiwa yang penuh dramatik itu dengan perasaan terharu. Air mata saya mengalir di pipi. Sedalah saya betapa kasihnya ibu dan ayah terhadap anaknya. Dengan izin Datuk, pemuda ganjil itu dibenarkan pulang ke rumahnya. Tetapi, sebelum pemuda itu masuk ke rumah, dia harus dimandikan dulu di bawah tangga atau di pintu rumah. Perkara itu dilakukan sebagai syarat atau petua dari orang tua-tua, kononnya untuk menghalau hantu syaitan. Walaupun ini merupakan petua tetapi tidak bertentangan dengan ajaran agama, tujuannya baik, kata Datuk pada ibu pemuda ganjil itu. Syarat itu sengaja disampaikan pada ibunya kerana kerja-kerja harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Ayahnya tidak dibenarkan oleh Datuk ikut pulang sama. Awak duduk di sini hingga lepas waktu asar. Banyak perkara yang mahu saya cakapkan pada awak, ujar Datuk pada ayah pemuda ganjil. Saya renung wajah ayah pemuda ganjil itu. Dia nampak tenang dan setuju dengan cadangan Datuk itu. Pemuda ganjil dan ibunya segera berangkat dari rumah yang kami diami. Sementara menanti waktu asar tiba, saya terpaksa memasak nasi dan menggoreng ikan gelama masin. Bahan-bahan yang saya masak itu adalah pemberian ayah pemuda ganjil itu semalam. Bila waktu asar tiba, kami pun sembahyang. Lepas sembahyang dan wirid sedikit barulah kami makan. Lepas makan kami berehat di anjung rumah. Masa berehat itulah Datuk menyoal bermacam-macam hal pada ayah pemuda ganjil itu.